Mana lita kita akan sambung seperti berikut. Kita ada satu bekalan sel kering 9 volt. Kita ada satu perintang R1 yang tidak diketahui nilainya. Okey, dan kita ada satu LED yang LED 1 color merah color merah sini, LED 2 kita ada color kuning. Ini lita yang dah sudah lengkapkan, yang kita sambungkan secara selari. Jangan tersilap antara seri dan selari. Okey, kat sini untuk tujuan kita buat eksperimen kedua untuk kita tengok nilai voltage pada ketiga-tiga komponen, iaitu perintang R1, LED 1 merah dan juga voltage drop pada LED 3. Macam biasalah untuk LED pastikan positif negatif polariti, jangan tersalah. Okey, sekarang saya akan ambil bacaan pada bacaan voltage dulu sebelum saya pergi pada bacaan arus. Okey, saya ambil bacaan voltage pada perintang dulu. Okey, ini adalah V1 Ini V1 iaitu voltage pada perintang. Okey, ini V1. Okey, boleh tengok bacaan pada meter. Okey, seterusnya saya ambil bacaan voltage pada V2. V2 adalah voltage antara LED yang kena merah ni, LED 1. Okey, so kita dapat bacaan dia. Okey, yang seterusnya saya ambil bacaan voltage pada LED yang kedua, iaitu V3, LED color kuning ni. Okey. Perhatikan hasil bacaan ketiga-tiga voltage tadi, dan pelajar perlu mencatat dalam data sheet yang dibekalkan. Dan sekarang saya nak ambil bacaan VT lah. VT ni voltan yang kita bekalan lah, yang kita bagi untuk lita ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada untuk ambilkan bacaan bagi arus yang mengalir pada perintang R1. Okey, arus yang mengalir pada LED 1 dan arus yang mengalir pada LED 3. Okey, untuk mendapatkan bacaan arus macam biasa, saya kena shortkan lita dulu. Yang pertama saya akan shortkan lita dekat perintang R1. Okey, ini bila saya shortkan, maknanya lita ni lita ni masih lagi komplit disebabkan dia adalah sambungan secara selari. Itu kelebihan untuk sambungan selari lah. Okey, tapi sambungan untuk perintang tak ada sambungan. Bila saya sambung baru dia ada sambungan, dan saya akan sebelum tu saya kena tukar dululah untuk baca arus. Okey, sekarang ni kita akan ambil bacaan untuk arus yang mengalir pada perintang R1. Okey, ini adalah bacaan arus yang mengalir pada perintang R1. Mungkin arus dia terlalu kecil sehingga kan tak ada bacaan. Okey, dah ada bacaan. Okey, dapat bacaan. Okey, cuba perhatikan dekat lampu. Bila saya tak sambungkan perintang, LED menyala macam mana, dan bila saya sambung perintang, apa yang berlaku pada cahaya LED? Dia sepatutnya dia semakin malap, dan itulah kita nak tahu. Masuk dalam perbincangan kenapa LED semakin malap bila kita sambungkan perintang. Okey, ni ada perintang, ini tak ada perintang. Dia still nyala sebab dia sambungan selari, tapi bila tak ada perintang, LED dia terang. Bila ada sambungan perintang, dia malap. Okey, seterusnya saya sambung balik untuk perintang 1, dan saya shortkan LED 1 LED yang color merah, saya shortkan dia. So bila saya shortkan, tak adalah sambungan pada LED tu. Okey, tapi LED 1 still nyala. Okey, seterusnya saya akan ambil bacaan bila saya sambungkan LED
1. Okey. Dan lengkaplah lita dia, dan kita akan dapat bacaan arus pada arus I2 yang mengalir pada LED 1. Kita namakan sebagai I2, dan pelajar perlu masukkan nilai tersebut ke dalam data sheet di ruangan I2 miliampere tu. Okey, seterusnya saya shortkan pula untuk LED yang ketiga. Untuk LED yang kedua, iaitu LED color kuning. Okey, saya akan shortkan dia. Saya akan shortkan lita ni. Saya akan shortkan LED ni. Bila saya shortkan, dia tak akan nyala lah. So LED ni tak akan nyala. Okey, so macam biasa, LED merah menyala. Okey, LED kuning akan tak menyala lah sebab kita dah shortkan dia. Dan kita nak dapatkan bacaan arus yang mengalir pada LED kuning, LED 2, iaitu arus I3. Saya akan touch sambungan. Okey, sebenarnya LED kuning ni menyala sebenarnya, mungkin tak terang sangat. Okey, tapi dia menyala. Okey, dalam keadaan tak sambung dia padah, ni dia menyala. Okey, dia menyala dan dia ada bacaan arus dekat situ. Okey, mungkin bacaan arus terlalu kecil sehingga kan kita tak dapat bacaan, so kita kena adjust sikit, micro ke. Okey, kita cuba tengok. Kita tak dapat bacaan, jumlah arus terlalu sedikit. Okey, memang terlalu kecil sehingga kan kita tak dapat bacaan arus yang mengalir pada LED ni. Okey, so kalau kali ni tak dapat juga, maknanya pelajar kena buatlah dalam perbincangan kenapa secara eksperimennya kita tak dapat nilai arus, nilai current pada LED kuning. Okey, sebab kita tengok sebab LED ni nyala maknanya arus dia masuk, cuma terlalu kecil sebab dia nyala pun malap. So membuktikan kat situ arus sangat-sangat kecil lah masuk dekat LED kuning. Dia nyala, kalau dekat sini kita boleh nampak dia nyala, cuma dalam video saya tak pasti boleh nampak tak. Maknanya ni membuktikan arus mengalir, cuma bacaan dia terlalu kecil sehingga kan kita tak dapat bacaan. So dekat meter pun kita tak dapat bacaan. So ni pelajar perlu buat perbincangan lah. Kenapa dalam diskusi nanti bincangkan kenapa ada arus tapi terlalu kecil yang tak dapat dibaca.